Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, akhirnya satu lagi tangkapan berlaku. Satu lagi penahanan yang berlaku. Dan kali ini pula melibatkan Menteri Besar ataupun berkaitan dengan eksekutif MBI. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, satu perkongsian daripada Malaysia kini, SPRM tahan bekas eksekutif MBI ahli perniagaan kes rasuah Lombong Pasir. Mungkin sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan REE, kesurian unsur Nadir Bumi, dan banyak lagi berkaitan dengan kes rasuah. Namun kali ini pula kita mendengar ini adalah kes rasuah berkaitan dengan Lombong Pasir. Seorang bekas eksekutif kanan di Menteri Besar Selangor Pemerbadanan ataupun MBI adalah antara dua individu yang ditahan SPRM 3 hari lalu dalam siasatan skandal rasuah berjuta-juta ringgit yang didakwa berhubung konsesi perlombongan pasir di bawah anak syarikat cabang pelaburan negeri itu. Suspek kedua merupakan seorang ahli perniagaan. Kedua-dua suspek didakwa ada kaitan dengan seorang pemimpin pembangkang terkenal yang pernah mempunyai pengaruh politik di Selangor. Siapa rasanya individu ini? Kedua-dua suspek didakwa ada kaitan dengan seorang pemimpin pembangkang terkenal yang pernah mempunyai pengaruh politik di Selangor. Mungkinkah Azmin Ali? Menjadi persoalan. Bekas eksekutif itu disyaki menerima rasuah jutaan ringgit daripada syarikat yang memperoleh konsesi perlombongan pasir beberapa tahun lalu. Menurut maklumat yang SPRM kumpul setakat ini, suspek kedua, yaitu ahli perniagaan, telah didakwa bertindak sebagai orang tengah untuk mengutip suapan bagi pihak suspek utama. Ada juga banyak pihak lain yang terlibat yang kita dah panggil semua. Namun, kedua-dua mereka dianggap sebagai suspek utama kami. Malaysia kini dimaklumkan, seorang daripada suspek ditahan reman sehingga Selasa, manakala seorang lagi dibebaskan atas perintah mahkamah kerana masalah kesihatan. Menurut sumber yang rapat dengan siasatan, SPRM juga telah menahan dua individu yang dikaitkan dengan syarikat perlombongan pasir, tetapi mereka telah dibebaskan selepas disoal siasat. Skandal itu didakwa bermula apabila syarikat berkenaan memohon konsesi daripada MBI lebih 5 tahun lalu, menurut seorang pegawai SPRM yang tidak mahu namanya disiarkan. Itulah yang menjadi persoalan, ada bilakah perkara ini berlaku. Ini bukan sedikit, tapi berkaitan dengan melibatkan dengan jutaan ringgit. Menurut sumber, SPRM juga sedang menyiasat sama ada ahli politik terkemuka itu mempunyai sebarang penglibatan dalam dakwaan rasuah. Setakat ini, SPRM membekukan 15 akaun bank milik beberapa individu dan syarikat, termasuk yang dipercayai penyiasat digunakan untuk menyalurkan rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan, baru-baru ini gempar seluruh Malaysia bercakap tentang isu ataupun berkaitan dengan kes GISBH. Dan yang terkini, saudara-saudara, ada satu pendedahan terbaru berkaitan dengan dana yang terlalu banyak, dana jutaan ringgit, yang bagi saya ini adalah satu dana besar. Pendedahan ini pasti mengejutkan ramai dalam satu perkongsian video daripada Sinar Harian. 23 harta GISBH bernilai RM52.4 juta dikesan di luar negara. Tuan-tuan, bagi saya ini pasti
Satu pendedahan yang mengejutkan ramai kepimpinan politik termasuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, termasuk Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, Tun Mahathir, dan semua kepimpinan politik. Perkongsian ini, Polis Diraja Malaysia PDRM telah memperoleh maklumat berkaitan 23 harta milik GISB Holdings Sendirian Berhad di luar negara yang melibatkan 10 negara dengan anggaran nilai RM52 juta lebih. 10 buah negara itu terdiri daripada negara yang berada di rantau Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, pihaknya masih menunggu pengesahan harta tersebut dari negara yang terlibat bagi tindakan lanjut pembekuan dan penyitaan di bawah Akta 613. Kita masih mengumpul maklumat daripada pihak berkuasa luar negara berkaitan aset-aset GISBH yang berada di luar negara. Sebelum ini kita mendengar tangkapan berlaku dan berkaitan dengan kes GISBH. Namun terkini pula pihak berkuasa luar negara masih mengumpul mereka. PDRM masih mengumpul maklumat daripada pihak berkuasa luar negara. Dan ini adalah berkaitan dengan aset GISBH yang berada di luar negara. Tindakan susulan kita adalah melakukan pembekuan dan penyitaan di bawah Akta 613 termasuk bekerja sama dengan agensi-agensi berkaitan, katanya dalam sidang akbar. Muhammad Syuhaili berkata, pihaknya menggunakan pendekatan melalui polis antarabangsa Interpol dan pihak berkuasa negara terlibat. Kita telah mendapat maklum balas daripada rakan sekerja pihak berkuasa yang memaklumkan ada 3 premis telah berhenti operasi. Papan tanda premis itu juga telah diturunkan, malah tingkap juga telah ditutup dengan plastik hitam. Bagi saya, saudara-saudara, ini adalah satu pendedahan mengejutkan. Beliau juga berkata, setakat ini PDRM telah melaksanakan pembekuan pelbagai harta di bawah Seksyen 44 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, AMLATF PUAA 2001 Akta 613 berjumlah RM17 juta. Tindakan penyitaan pelbagai harta juga dilaksanakan di bawah Seksyen 45 dalam kurungan 2 Akta AMLATF PUAA 2001 Akta 613 berjumlah RM2.8 juta. Jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan harta-harta di bawah Akta 613 adalah RM19 juta. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein dilaporkan berkata, tindakan pembekuan itu membabitkan 205 akaun bank bernilai RM1.35 juta dan 1 akaun bernilai ES1.344.26 bersamaan dengan RM5.688. Selain itu, pihak polis turut membekukan pelbagai aset, yaitu 31 buah kereta dan bas pelbagai guna, serta 19 lot tanah. Bagi saya ini pasti satu pendedahan yang mengejutkan.